Upacara dihadiri pemimpin kenamaan asing dari jadikan dunia bebas senjata nuklear. Kerajaan Perlap adalah sebuah Number 13, blocking comments. You need to always allow comments, but in this video, they have blocked all comments on YouTube. You need to allow people to be able to point out when you don't do things that are accurate or when you do things really biased. But if you don't allow comments, people can't point those out. And I just think as a reporter, it's so unprofessional to block comments. I really don't think YouTube should allow that. senjata nuklear. Acara dihadiri pemimpin kenamaan asing dari 80 negara, ahli keluarga dan rakyat Jepun yang terselamat daripada pengeboman dua bandar raya Jepun. Mereka yang hadir memakai warna hitam dan bertafakur tepat pukul 8.15 pagi. Ia diikuti dengan ucapan Datuk Bandar Hiroshima, Kazumi Matsui, yang meminta dunia bersatu bagi menangani ancaman global seperti penularan COVID-19 dan mengingatkan tentang bahaya semangat kebangsaan yang mementingkan diri sendiri. Menutup ucapan, beliau mahu usaha menjadikan dunia bebas daripada senjata nuklear diteruskan ke arah mewujudkan keamanan global. Majlis tahun ini berlangsung dengan kehadiran dihadkan kerana risiko COVID-19. Bom atom digugurkan ke atas Hiroshima membunuh 140,000 orang selain berdepan kesan radiasi. 3 hari kemudian, bom digugurkan ke atas Nagasaki membunuh 74,000 mangsa. Rakyat Jepun yang terselamat daripada menjadi mangsa bom atom Amerika Syarikat kini dianggarkan berjumlah 136,700 orang. Selepas 75 tahun berlalu, majoriti mereka yang dikenali sebagai Hibakusha di Jepun tidak pernah berputus asa untuk menyumbang ke arah dunia bebas senjata nuklear. Namun faktor usia menyebabkan usaha itu diserahkan kepada generasi muda bagi menyebarkan kisah penderitaan mereka berdepan serangan bom atom serta kesan radiasi dihadapi. Secara purata, sebahagian besar rakyat terselamat daripada serangan bom atom ini berusia 83 tahun. やっぱり私たちが語らないとなかったことになるんじゃないのっていう。記録もそうですよね、こういうそうだから原爆の証言もそうだし、なかったことにされてもう核抑止でいいんですよっていうよかったよかったっていう人たちが一方にいた時にそれは許せないよっていうことはやっぱり言っていかないといつまでも次の子どもたちの代に伝えられないんじゃないかなんていうね。Bagi meneruskan perjuangan Hibakusha, sebuah pertubuhan ditubuhkan iaitu No More Hibakusha Project bertujuan menyimpan semua rekod berkaitan serangan bom atom. 今13,000発あるわけでしょ。ね。どうして13,000発あるのみんな許してんですかっていうのを私たちに見てみて。使われないだろうとみんな思ってるんじゃないかなと思うんだけど、そんなこと分かりませんからね、本当に分かりませんからね。Selain itu, petisyen secara dalam talian juga dilancarkan yang setakat ini mengumpul 11 juta tanda tangan bagi menyokong pengharaman senjata nuklear.
Pertubuhan Perjanjian Larangan Ujian Menyeluruh Nuklear CTBT mahu komuniti antarabangsa kekal optimis bahawa Perjanjian Larangan Ujian Nuklear akan dikuatkuasa satu hari nanti. Sehingga kini CTBT masih belum dapat dikuatkuasakan kerana 8 negara enggan meratifikasi CTBT. CTBT diperakui Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada 10 September 1996 bertujuan mengharamkan semua ujian nuklear sama ada untuk ketenteraan atau kegunaan awam. The Ibakusha have taught us that patience, determination and resolution are indispensable in the long battle towards nuclear disarmament. We must finish what we started, because what happened in Japan must never happen again. Kenyataan dikeluarkan ketika Hiroshima dan Nagasaki memperingati 75 tahun selepas pengeboman bom atom pertama dunia. Sehingga kini, Perjanjian Larangan Ujian Menyeluruh Nuklear dilihat sebagai kaedah berkesan mencapai dunia yang bebas senjata nuklear. Kerajaan Lubnan memberi tempoh 4 hari kepada jawatan kuasa siasatan bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap letupan besar di Pelabuhan Beirut yang meragut nyawa sekurang-kurangnya 137 orang dan mencederakan lebih 4,000 yang lain. Bercakap kepada stesen radio Europe One, Menteri Luar Lubnan, Chabel Wehbi berkata penubuhan jawatan kuasa siasatan itu diputuskan hari ini dan mereka perlu mengemukakan laporan terperinci bagaimana kejadian boleh berlaku dan siapa dalangnya. Tegas beliau, kerajaan mengambil perhatian amat serius hal ini dan mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Angka korban dijangka terus meningkat ketika pasukan penyelamat terus mencari mangsa yang hilang di bawah runtuhan. Semalam kerajaan mengarahkan pihak yang menyimpan sejumlah besar amonium nitrat di pelabuhan itu dikenakan tahanan rumah sehingga siasatan selesai. Menurut Wehbi, laporan awal menunjukkan terdapat kecuaian semasa mengurus bahan kimia mudah meletup itu. Dalam pada itu, bantuan asing mula tiba di Lubnan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di Beirut. Antara yang terawal menghantar bantuan dan kelengkapan adalah negara Teluk dan beberapa negara Eropah. Qatar, Kuwait dan Greece antara lain memberi bantuan perubatan, kelengkapan hospital lapangan serta pasukan penyelamat dan anjing pengesan. Kapal terbang tentera udara Greece dan Qatar membawa bantuan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Rafiq Hariri hari ini bagi menyertai usaha besar-besaran mengesan mangsa yang kemungkinan masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Qatar pula menghantar hospital mudah alih bagi membantu pasukan perubatan Lubnan memberi rawatan kepada penduduk cedera di dalam insiden letupan di Pelabuhan Beirut itu. Penghantaran bantuan dibuat selaras dengan permintaan Perdana Menteri Hassan Diab kepada komuniti antarabangsa untuk membantu Lubnan. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron tiba di Lubnan dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Michel Aoun. Macron muncul pemimpin asing pertama melawan Lubnan selepas dilanda tragedi letupan gudang. Selain itu, Perancis telah menghantar pasukan penyelamat terdiri daripada 55 anggota pakar bencana untuk membantu operasi menyelamat. Selain itu, Paris juga menghantar bantuan perubatan dan peralatan teknikal khusus mengesan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Setakat ini, 300,000 penduduk kehilangan tempat tinggal kerana letupan berkenaan. Dalam perkembangan sama, Tehran menghantar pasukan bulan sabit merah bagi memberi rawatan kepada penduduk Beirut yang cedera. Bantuan berkenaan dapat meringankan tekanan dihadapi hospital di Lubnan yang menerima ribuan pesakit selepas insiden letupan berlaku. Cyprus pula menghantar pasukan anjing pengesan, manakala Belanda menghantar pasukan perubatan termasuk doktor, anggota polis dan bomba. Itali pula menghantar pasukan bomba dan pakar bencana menggunakan helikopter yang berlepas dari Pisa. Pasukan berkenaan akan membuat penilaian kestabilan struktur binaan dan mengesan sisa bahan kimia berbahaya.
Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, lebih 4,000 penduduk mengalami kecederaan susulan letupan kemarin. Sementara itu, penduduk Lubnan di luar negara mengadakan upacara memperingati mangsa letupan di Beirut yang meragut lebih 137 nyawa. Tragedi itu mengejutkan mereka dan berlaku ketika Lubnan berdepan pelbagai krisis seperti protes rakyat, krisis ekonomi, kadar pengangguran tinggi, kejatuhan nilai mata wang dan impak penularan COVID-19. Penduduk Lubnan di London mengadakan majlis berhampiran kedutaan Lubnan di Kensington Gardens. أنا أهلي ساكنين على العمل مخالف، أمي is wounded. already أنا بتعب لأبعت مصاري وساعد وكذا قد ما فيي يعني من الغربة، مع إنه مش يعني ما لازم. هلا انا بلدي اللي بعرفه وقت تركت من سنه ونص بطل نفس البلد، لكن العالم اللي بعرفها بطلت عايشه نفس العيشه، يلي مفلس يلي قاعد بلا شغل، وعالم عم تتبهدل، وانا عم بتبهدل هالقد قدام الناس قد عم تتبهدل، ولا شيء قدام العالم قد عم تتبهدل بلبنان. كل يوم عرفنا والله عرفنا قهر التليفون صار قهر، وقت حدا يدق لنا من بيروت صرنا نقرف نزعل. Di Rafah, penduduk Palestin turut mengadakan majlis memperingati mangsa tragedi letupan selain menyatakan sokongan kepada seluruh rakyat Lubnan. احنا اليوم جينا نتضامن مع الشعب اللبناني الحبيب وبنتمنى لهم السلام ان شاء الله، وكل دعائنا وسلامنا الى الشعب اللبناني الحبيب من شعب غزة المحتل. اليوم احنا موجودين هنا في قلعة الجنوب رفح في فلسطين تضامنا مع إخواننا الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الذين لطالما كانوا واقفين بجانبنا ومساعدتنا. اليوم نحن لن نتركهم وحدهم، سنرسل المساعدات، سنبقى له في. Sementara di Khan Yunis, Gaza, penduduk Palestin menyertai kempen menderma darah yang diperlukan bagi membantu mangsa letupan Beirut. Kementerian Kesihatan Lubnan memohon bantuan darah dari Palestin bagi menangani masalah kekurangan tabung darah Hospital Lubnan. Darah yang dikumpul akan dihantar oleh Palang Merah dan Sabit Merah Palestin. Letupan berlaku Selasa lalu melibatkan 2,750 tan amonium nitrat yang disimpan di dalam gudang di Pelabuhan Beirut selama 6 tahun tanpa langkah keselamatan ketat. Penduduk pribumi Amazon berdepan ancaman serius COVID-19 butirannya selepas ini. Washington mengumumkan langkah keselamatan cyber baharu bagi mengelak syarikat China terlibat di dalam sistem komunikasi di Amerika Syarikat. Setiausaha Negara Mike Pompeo berkata tindakan itu diharap dapat mengurangkan ancaman keselamatan negara oleh China. Di bawah langkah itu, semua aplikasi buatan China yang diragui seperti TikTok dan WeChat dikeluarkan daripada pasaran Amerika Syarikat. Jabatan Negara akan bekerjasama dengan Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pertahanan bagi membataskan keupayaan China mengumpul, menyimpan dan memproses data dari Amerika Syarikat. Usaha tersebut digerakkan di bawah strategi keselamatan cyber dinamakan Rangkaian Bersih. Negara paling terjejas akibat COVID-19 Amerika Syarikat merekodkan 1,262 kematian dan kira-kira 53,158 kes baharu dalam tempoh 24 jam. Berdasarkan statistik Universiti Johns Hopkins, jumlah kes jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat kini mencecah 4,818,328.
manakala 157,930 pesakit meninggal dunia. Pandemik itu menyaksikan pertambahan kes sejak Jun lalu di kebanyakan negeri, terutama di bahagian selatan dan barat. Salah satunya ialah Florida yang merekodkan 500,000 kes sejak bermulanya krisis. Di Arizona, lebih 500 banduan di penjara Tucson disahkan dijangkiti COVID-19. Meski kes baharu COVID-19 di Amerika Syarikat terus melonjak, Presiden Donald Trump kekal optimis pandemik itu akan berlalu pergi. It's going away now. It'll go away like things go away. Absolutely. It's no question in my mind it will go away. Kerajaan Amerika Syarikat mengumumkan pelaburan baharu $1 bilion bagi penghasilan vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan oleh firma Johnson & Johnson dengan sasaran penghasilan 100 juta dos. Dengan perjanjian terbaru itu, pentadbiran Trump sudah membelanjakan $9.2 bilion berkaitan penjanjian vaksin dengan 5 syarikat setuju untuk menyediakan sekurang-kurangnya 700 juta dos. Brazil dijangka merekodkan 200,000 kematian akibat COVID-19 menjelang pertengahan Oktober ini atau mungkin lebih awal lagi. Demikian menurut penyelaras Makmal Kesihatan Universiti Ribeirão Preto di Sao Paulo, Domingo Alves. Sementara itu, salah seorang ketua Puak Peribumi Brazil, Aritana Yawalapiti, menjadi mangsa terbaru COVID-19 di negara itu. Aritana, 71 tahun, cukup dikenali kerana ketegasannya memperjuangkan kelestarian hutan Amazon dan hak kaum pribumi yang mendiami hutan hujan terbesar dunia ini. Dia disahkan dijangkiti pandemik itu kira-kira 2 minggu lalu selepas mengalami masalah pernafasan di tanah rizab pribumi di Zinco. Brazil merekodkan lebih 22,000 kes positif COVID-19 dalam kalangan penduduk pribumi. Penduduk pribumi di Amazon yang sudah pun berdepan ancaman pembalakan haram, pertanian berskala besar, perlombongan, penerokaan minyak dan pendudukan haram di tanah rizab kini terpaksa pula bergelut dengan ancaman COVID-19. Para pemimpin dan selebriti pribumi memberi amaran masyarakat pribumi Amazon mungkin pupus jika bantuan sepenuhnya tidak diberi. Menurut pertubuhan mewakili golongan itu, jika virus COVID-19 menular di kawasan hutan hujan itu, ia bakal mengundang bencana besar. Ia digambarkan seolah-olah berlaku pembunuhan beramai-ramai serta penghapusan kumpulan etnik dan budaya. Pertengahan Mac lalu, situasi panik tercetus di Charauri, barat Brazil yang merupakan antara penempatan paling terpencil di dunia selepas kes pertama COVID-19 dikesan di kawasan itu. Manakala Jun lalu, penduduk pribumi di Cruzeiro berpindah jauh ke dalam hutan kerana bimbang dengan ancaman COVID-19. Penduduk pribumi Amazon kini mempunyai 2 pilihan. Sama ada terus kekal di kampung halaman dengan sumber perubatan yang amat terhad atau berpindah ke pekan di mana mereka tidak dapat lagi mengamalkan ritual turun-temurun. Berkeluasan 7.4 juta kilometer persegi, hutan hujan Amazon meliputi 40% daripada benua Amerika Selatan, melibatkan 9 negara iaitu Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, French Guyana, Peru, Suriname dan Venezuela. Bandar Da Nang di tengah Vietnam sedang mengejar masa sejak 2 Ogos untuk menukar sebuah kompleks sukan menjadi hospital sementara dengan kemudahan 2,000 katil untuk merawat pesakit COVID-19. Da Nang merekodkan lebih 180 kes positif COVID-19 sejak 25 Julai lalu dengan kematian pertama pada 31 Julai. Pandemik itu kembali menular di Vietnam yang sebelum ini dipuji kerana berjaya mengawal jangkitan virus itu. Mangsa yang maut, seorang lelaki berusia 70 tahun. Dia meninggal dunia Jumaat lalu selepas hampir 3 minggu dirawat di hospital.
Selain hospital sementara, kumpulan elit perubatan juga sudah digerakkan ke Danang. Menurut Timbalan Pengarah Institut Epidemiologi Kebangsaan, Dr. Tran Nu Duang, kumpulan elit perubatan itu akan disertai kira-kira 1,000 orang termasuk anggota tentera untuk ditugaskan ke pusat kluster. Penerbangan masuk dan keluar Danang serta pengangkutan awam di bandar itu digantung sementara waktu. Manakala 1.1 juta penduduk Danang dinasihatkan kekal di rumah. Di Melbourne, bandar kedua terbesar Australia, pihak berkuasa menguatkuasakan sekatan pergerakan lebih ketat bermula hari ini susulan pertambahan kes baharu COVID-19. Jalan raya lengang manakala perniagaan bukan keperluan diarah tutup selama 6 minggu. Sekatan pergerakan kali kedua dikuatkuasakan di negeri Victoria awal bulan lalu, tetapi peraturan tambahan dikenakan bermula tengah malam tadi memaksa ratusan ribu penduduk diarah duduk di rumah. Mereka hanya dibenar keluar pada waktu siang untuk mendapatkan keperluan harian seperti makanan dan bekerja bagi sektor berkeperluan. Perdana Menteri Scott Morrison memberi amaran sekatan pergerakan terbaru itu akan mengakibatkan Australia kerugian $9 bilion dan melonjakkan kembali kadar pengangguran kepada 13%. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Kebakaran hutan di selatan Perancis, kira-kira 2,700 penduduk di Marseille diselamatkan dengan sebahagiannya dipindahkan menggunakan bot. 1,800 anggota bomba bertungkus lumus memadam kebakaran yang semakin marak akibat angin kencang. Ahli bomba Jean-Éric Lepine berkata api marak dengan sangat luar biasa dan kelajuannya umpama puting beliung. Kebakaran setakat ini sudah memusnahkan kawasan seluas 1,000 hektar. 14 anggota bomba dilaporkan cedera. Kebakaran bermula di 8 tapak perkhemahan berhampiran bandar Martigues. Sebahagian pelancong di tapak perkhemahan terlibat diselamatkan dengan bot. Sejumlah warga emas di sebuah rumah jagaan harian turut dipindahkan. Dan ini pula perkembangan di Korea Utara yang berdepan risiko banjir dan tanah runtuh. Ini pula di Korea Utara yang berdepan risiko banjir dan tanah runtuh di seluruh negara ekoran hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Negara itu dikatakan sukar mengawal aliran air akibat hujan lebat kerana banyak gunung ganang sudah digondolkan. Agensi berita KCNA melaporkan daerah pertanian Hwanghae antara wilayah yang terjejas teruk. KCNA tidak menyatakan mengenai sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan akibat hujan lebat. Sekurang-kurangnya 138 penduduk Korea Utara maut selepas hujan lebat mencetuskan banjir besar pada 2016. Manakala lebih 160 terbunuh dalam kejadian ribut besar di negara itu pada 2012. Proses menuai garam secara tradisional di perkampungan Stone, Croatia bukan sahaja dikekalkan untuk tujuan ekonomi tetapi sebagai tarikan pelancong. Kegiatan itu mengisi jadual pelancongan Croatia sebagai satu tarikan di Stone untuk dilawati pada bulan Julai dan Ogos setiap tahun.
Pada bulan tersebut, pekerja akan mula menuai garam yang terhasil menerusi proses semula jadi. Air laut ditakung dan dibiarkan menyejat di bawah sinaran matahari dan apabila kering, garam yang terhasil mula dituai sepanjang bulan Julai hingga Ogos. Proses pengeluaran garam di Stone diiktiraf sebagai kaedah paling tua di Eropah sejak zaman pertengahan. Republike. Sol kako se proizvodila prije rimskog doba Dubrovačke republike, tako i danas se proizvodi. Čisto prirodan način, samo more, sunce i vjetar. Bagaimanapun, perubahan kecil yang dibuat adalah penggunaan gerabak bagi memuatkan lebih banyak garam berbanding dahulu yang menggunakan beg kulit. Garam yang dituai dikering dan dibersihkan di sebuah gudang sebelum dijual ke seluruh dunia. Samsung Electronics berharap model baharu telefon pintar dan gadget dapat meningkatkan penguasaan syarikat dan seterusnya mengatasi jualan syarikat China Huawei. Bagi suku kedua tahun ini, Huawei berjaya mengatasi Samsung sebagai penjual telefon pintar terbesar dunia apabila menjual 55.8 juta unit telefon pintar berbanding Samsung dengan 53.7 juta. Samsung memperkenalkan versi baharu Galaxy Note 20 dan Galaxy Note Ultra 20 serta Galaxy Z Fold 2. Selain itu, gadget dinamakan Tab S7 dan S7 Plus, jam pintar Galaxy Watch 3 serta fon telinga tanpa wayar Galaxy Buds Live turut diperkenalkan pada satu majlis disiarkan secara langsung dalam talian. Rangkaian produk baharu Samsung ini dipertingkan untuk menyamai komputer dan konsol permainan video bagi kepuasan pengguna. Ia diharap dapat memperbaiki kedudukan Samsung yang berdepan gangguan jualan kerana COVID-19 di dalam pasaran seperti Amerika Syarikat, Brazil dan Eropah. Selain itu, pelancaran itu memperlihatkan komitmen Samsung untuk meningkatkan semula jualan telefon pintar global yang berdepan kejatuhan sejak penularan COVID-19. Sedikit perkembangan sukan, jelajah berbasikal Poland pelua Belanda Fabio Jakobsen dilaporkan semakin stabil selepas koma namun masih bertarung nyawa selepas terhumban dan tercampak daripada penghadang dengan kelajuan 80 km sejam dalam aksi pembukaan jelajah. Jakobsen, 23 tahun dari Dichennik Quick Step dan rakan senegara Dylan Groenewegen dari pasukan Jumbo Visma bersaing sengit ketika menuju garis penamat di Katowice. Bagaimanapun, Jakobsen tidak bernasib baik bertembung dengan penghadang jalan sebelum merempuh seorang jurugambar. Selepas Groenewegen tiba-tiba membelok ke kanan menghimpit pesaingnya ke dinding keselamatan. Dr. Tour of Poland Barbara Jeszina memberitahu Jakobsen dalam keadaan parah dan nyawanya terancam. Jelasnya, pelumba berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala dan otak malah disifatkan sebagai tingkah laku berbahaya. Ketua pasukan Dichennik Quick Step Patrick Lefevre pula menyifatkan ia sebagai tindakan jenayah. Merakam gambar dengan busana pengantin sememangnya satu pengalaman indah. Namun, tidak bagi seorang wanita di Beirut sedang asyik bergambar, suasana tenang bertukar kelang kabut akibat letupan kuat di pelabuhan Beirut. Video yang dirakam juru kamera Mahmud Naqib dan tular di media sosial menutup paparan berita dunia malam ini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.